بالله العلي العظيم وبعد. Kita ayat 83. Okey, kita tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, pertama sekali kita semua mengucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Al-Khairiyah, dan kita harap insyaAllah kita semua dapat terus mengimarahkan masjid ini dengan solat, dengan majlis ilmu, dengan majlis zikir, dan yang terpenting adalah ukhuwah Islamiyah ketika solat, ukhuwah Islamiyah ketika majlis ilmu dan majlis zikir, ya. Sebab tujuan masjid adalah jami', tempat menghimpunkan jamaah, dan bukan fizikal jamaah itu menjadi matlamat. Matlamatnya adalah hati-hati umat Islam di kawasan ini yang kita himpunkan. Kerana setengah orang dia tak nampak fungsi masjid. Masjid adalah menghimpunkan hati umat Islam. Di sinilah terhimpunnya hati umat Islam. Karena itu kita kena beri keutamaan dan melaksanakan matlamat itu, ya. Letak, datang jemaah, masuk, keluar, masuk pintu ni, keluar pintu ni, orang lain masuk pintu lain, keluar pintu lain. Maka akhirnya yang ada adalah jemaah jasad, tetapi tidak ada jemaah roh. Dan sebab itulah bila roh tidak berhimpun, maka tidak adalah ukhuwah Islamiyah, kasih sayang. Kerana Islam ini bukan hanya kuat dengan iman, tetapi iman dan ukhuwah Islamiyah. Dan inilah perjuangan Rasulullah, dan inilah intibati Al-Quran, yakni meningkatkan keimanan seseorang kepada Allah dan mengakrabkan hubungan sesama insan, sesama kita. Jadi insyaAllah kita nampak itulah kenapa kita datang ke rumah Allah. Setiap kali di mana masjid pun itulah yang kita lakukan insyaAllah. Jadi terima kasih kepada pihak masjid. Seterusnya saya kira pastilah saya meraihkan semua keluarga saya, adik-adik saya, inilah semua ni lah yang ada, ya, sahabat saya. Dalam setiap kali kita datang untuk kita sama-sama berbincang sahabat hari, dan terutamanya pada hari Rabu lah. Alhamdulillah, ya. Bila semua ada, alhamdulillah. Dulu cikgu tak ada, cikgu dia memang alhamdulillah jaga sibuk sekarang. Sedar-sedar tengok dah spek baru dah, jadi kita tunjukkan jangan lupa lah tu, ya, insyaAllah, ya. Baik, kita sambung insyaAllah, ya. Kita sambung pada ayat 83. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, okey, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dan menekankan tentang Al-Quranul Karim, ya. Jadi saya nak buat rajah sikit lah kot, bagi nampak kita punya flow agaknya lah. Boleh ke?
Tak lawa sebab goyang. Okey. Saya tulis Ruby ke boleh? Okey ya. Kita dan surah ini. Kita dan surah ini. Kita buat dia personal. So makna di sini pertama sekali bila kita ialah Al-Hayat, hidup. Okay. Bila kita hidup, okay, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Al-Quran. Okey, Al-Quran ini dia menerangkan tentang Al-Qiyamah. Betul kan? Tak apa sampon je. Al-Qiyamah. Cuma dalam konteks ayat ini Al-Qiyamah dinamakan Al-Waqi'ah, ya. Kiamat itu bila Allah tekankan dengan satu-satu penekanan, maka dalam konteks ini Al-Waqi'ah. Okey. Dan Al-Qiyamah adalah kita punya kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi. Baik, sampai pada ayat 83, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang kiamat. Tetapi kiamat itu ialah Al-Mautu. Al-Mautu. Jadi kehidupan kita, perjalanannya menuju ke akhirat, tetapi kita terlebih dahulu kena berhadapan dengan Al-Mautu untuk kita sampai ke akhirat. Baik, dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dulu tentang last sekali manusia terbagi kepada wa kuntum azwajan thalathah. Kamu terbagi pada 3 kelompok. So ada 3 kelompok. Ya, saya tulis terus kefahaman kita dah faham. Maka kelompok yang tertinggi disebut golongan Muqarrabi. Ini yang tertinggi lah, ya. Yang kita nak Allah adakanlah kami. Okay. Baik. Di bawah golongan Muqarrabin adalah golongan Al-Abrar, ya, golongan Abrar. Baik, di bawah yang kita tak nak ada adalah Ashabush Shimal. Okey, Ashabush Shimal. Okey, buat garisan bagi nampak. Okey, ya. Yang kita nak lah. Ha? Oh iya ke? Oh, okey. Semangat. So ini yang tak best. Ini tak nak kan? Okey, lain sikit. Okey. Baik. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nanti di hari akhirat, ya, di hari kiamat, setelah berlakunya waqi'ah dan kiamat dibangunkan manusia, maka 3 kelompok ini akan terus ada. Oleh kerana 3 kelompok ini bukan ada di hari kiamat, tetapi ada sejak ketika kematian. So, sejak kematian
akan ada golongan muqarrabun. Ya, maknanya ada cara orang golongan muqarrab. Kalau saya sebut muqarrabin, ya, saya kita pakai muqarrabin. Okey. Kemudian ada golongan kematian golongan abrar. Dan ada kematian golongan ashabus shimal. Baik. Oleh kerana ketika mati ada golongan muqarrabin, golongan abrar dan golongan ashabus shimal, maka sebenarnya masa hidup juga ada 3 golongan ini. Muqarrabin, golongan abrar dan ashabu shimal. Baik. Pada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah mulakan cerita kat sini dulu. Sebab begin with the end. Mula dengan last dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana kedudukan manusia setelah berlakunya hari kiamat. Dan kerana itu semua yang saya kasih sekalian, pada ayat sekarang Allah cerita tentang kat sini. Ayat yang kita baca sekarang pada 83 ialah golongan apabila mereka berhadapan dengan satu benda yang namanya kematian bagi golongan muqarrabin, kematian bagi golongan abrar dan kematian bagi golongan ashabus shimal. Itu yang kita baca tu sebenarnya Allah nak bagi tahu the end, dia punya the end ni, kita punya the end last kehidupan kita. Ini the end kehidupan kita, ini kehidupan kita, supaya sekarang apa kita kena buat keputusan? Keputusannya adalah menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidup. Ini dia point dia. Ya, dia punya point dia ialah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, membacanya selalu. Itulah yang kita duk terang itulah bagaimana Al-Quran memahaminya, membacanya, memahaminya, melaziminya, mengamalkannya, sehinggalah akhirnya kita menyampaikannya, sehinggalah akhirnya kita memperjuangkannya. Baik, jadi kehidupan kita sekarang, sebab kenapa kita kena tulis tentang kehidupan? Sebab Allah sedang cerita tentang kematian. Allah bercerita tentang kematian. Dan di permulaan Allah ceritakan tentang setelah berlakunya kegoncangan. Okey ke? Nanti kita sembang. Baik. Jadi sebab tu bila tentang Al-Quran, afa bihadzal hadithi antum mudhinun, kita tak ada golongan yang mudhin bil Quran, merendahkan Quran, ataupun mengambil Al-Quran sebagai afara'aita man ataupun mengambil Al-Quran itu sebagai mahjura. Mahjura ni maknanya tak peduli Quran. Baca tak apa, tak baca pun tak apa. Ya, amal tak apa, tak amal pun tak apa. Ya, sebab itulah just sekadar untuk recall, just untuk kita tu balik kan. Di zaman Nabi kan tidak ada juzuk 30 juzuk, zaman Nabi tak ada. Kan? Zaman Nabi zaman Nabi Al-Quran tidak dipecah ikut juzuk. Zaman Nabi tidak ada 30 juzuk Al-Quran. Jadi kalau siapa tu kata zaman Nabi tak boleh buat, pertama sekali Quran hari ini pun tak boleh pakai. Kalau itulah dia punya prinsip dia, tak ada zaman Nabi. Sebab kalau benda tu penting mesti Nabi buat. Tetapi tak ada zaman Nabi. Tidak ada zaman Nabi, tidak ada zaman Sayyidina Abu Bakar, tiada zaman Sayyidina Umar, tiada zaman Sayyidina Osman, tiada zaman Sayyidina Ali. Hanya ada lepas zaman Muawiyah. Ya, itu fakta. Jadi sebab itu ulama tak pernah membuat satu kaedah, Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Tak pernah ada dalam kaedah, tak boleh jadi satu kaedah. Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Ya, tak ada ulama sejak dulu jadikan itu sebagai satu kaedah. Ya,
Tidak ada. Kecuali orang tak akhir cakap, Nabi tak buat, kita boleh buat. Sebab Al-Quran dia pecah 30 juzuk, tidak ada di zaman Nabi. Bermula daripada zaman Muawiyah. Siapa yang memulakan dia? Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Dia yang mulakan Al-Quran ikut 30 juzuk. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, dia seorang politician dan agak tak cantik cerita dia tu, sebab dia berperang dengan Abdullah ibn Zubair. Dia gunakan menjenik naik ke atas bukit Jabal Abi Qubais, bahkan dia lepaskan meriam batu dan pecah Kaabah demi untuk memerangi. Dan cerita tu banyak cerita lain, tetapi jasa dia ialah dia pecahkan Al-Quran ikut 30 juzuk. Zaman Nabi hanya ikut surah. Zaman Nabi hanya ikut surah. Dan pecahan surahnya adalah, katalah contoh pecahan surahnya adalah bahagian pertama juzuk surah Fatihah, surah Baqarah. Okey. Maknanya satu surah saja. Juzuk pertamanya adalah satu surah saja, surah Al-Baqarah. Kemudian kalau saya nak pinjam nama juzuk, mereka tak namakan juzuk dulu Kemudian juzuk yang kedua ialah 3 surah. So dia ada 1, lepas tu 3 surah. Surah lepas tu 5 surah lepas tu 7 surah lepas tu 7 surah dikumpulkan jadi satu. Berapa dah? Okey, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Lepas itu apa surah yang setelah himpunan tersebut. Jadi keseluruhannya. Kenapa? Sebab ketika itu orang menghabiskan Al-Quran ikut satu hari 1 juzuk tadi, kemudian 3 surah, kemudian next the third day 5 surah, 7 surah. Dalam 1 minggu apa jadi? Khatam. So maknanya lazim orang awam khatam seminggu sekali khatam, seminggu dan next mula balik, seminggu khatam, maknanya sebulan 4 kali khatam Al-Quran. Baik ini cerita orang biasa, bukan cerita orang yang kalau kita tengok sehari khatam sekali. Bahkan dalam azkar tulis satu hari ada di kalangan tabi'in yang khatam sampai 8 kali khatam satu hari. Saya tengok macam tak ada apa je. Nabi lah tu Oh Masya Allah. Rupanya saya dah mula takut dah. Lama saya tak ada rupanya kami yang dah khatam sampai 8 kali Ustaz. Nak heran apa Ustaz cerita 8 kali. Jangan mengada-ngada kata Qul huwallahu ahad, Allahu samad. No, bukan itu. Memang betul-betul khatam daripada Baqarah sampai An-Nas bitamamihi, dengan tamamnya satu hari 8 kali. Macam mana dia baca macam mana dia baca? Sebab tu ulama kata dia orang tu bukan sekadar ada bacaan, tetapi ada keberkatan. Sebab once berkat, kadang-kadang kita ni bila hidup kita berkat, walau pendek tapi banyak benda kita boleh buat, benda baik. Tapi kalau tak berkat, bukan tak nak baca Quran tapi nak layan TikTok saja. 2 jam layan TikTok. 2 jam tu contoh. 2 jam tu contoh TikTok ke tak kira lah. TikTok ke, WhatsApp group ke, IG ke, FB ke 2 jam tu kalau baca Quran, berapa juzuk dalamnya? 2 jam at least 2 juzuk 2-3 juzuk begitu. Tapi Masya Allah banyak habis masa sewaktu ni Jadi lama-lama dia dah jadi masa memori takut tidur pun jadi macam tak sedar Jadi
kita pula hairan macam mana dia orang boleh dapat banyak, dan kita guna logik, ya, sebab berkat tak logik. Berkat ni bila Allah bagi, bukan semuanya jadi logik, ya. Jadi sebab itu Masya Allah, jadi itu zaman itu. Tetapi bila zaman kemudian, ini zaman Sayyidina Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman, zaman Sayyidina Ali, itulah kelazim orang. Sebab tu lazim orang kelihatan akan duduk saja membaca Quran, duduknya membaca Quran. Macam hari inilah orang nampak duduk tengok phone. 5 orang kat kedai, 5 orang tengok phone. Macam itulah zaman dulu, 5 orang duduk, 5 orang baca Quran. Nak nampak lebih kurang kalau kita nak dapat bayangan, kan? Okay. Namun kemudian mereka dapat rasa bahawa orang tak sebanyak itu lagi dah. Jadi orang tak sehabis sebanyak itu. Maka mereka enjakkan khatam tu bukan seminggu sekali, tetapi sebulan sekali. Macam mana nak khatam sebulan sekali? Sepecahkan Al-Quran tersebut menjadikan kepada 30 bahagian, supaya setiap hari satu bahagian. Maka jadilah kemudian kelazimannya adalah sebulan sekali khatam, sebulan sekali khatam, ya. Lagi tak terkejut, kan? Kita dari level yang tinggi, kan? Kita khatam bulan Ramadan, alhamdulillah. Baca Quran, baca, dia memang satu cara. Tetapi membaca untuk khatam dan sambung balik, dan khatam sambung balik, dan khatam adalah salah satu tradisi bacaan Al-Quran. Ya, baca sampai habis dan mula balik. Ya, bukan sekadar kita kata hanya ambil surah-surah tertentu ataupun just buka je mana satu surat. Buka saja, itu juga satu cara, tetapi cara yang mesti akan ada dalam mengekalkan Al-Quran adalah apa dia? Apa tadi? Dia buat sehingga Al-Quran itu khatam. Maksudnya kita sentiasa on the way untuk khatam. Setiap hari dalam hidup kita adalah on the way untuk khatamkan Quran. Dah khatam, kita mula balik. Kita memang khatam Hokia. Ya, kalau Hindustan jangan khatam Hokia. Khatam Hokia itu memang tak buka dah. Ya, tahun depan pula insya-Allah. Tunggu tadarus anjuran masjid kita, ya. Allah, jauh kita, kan? Baik. Jadi sekarang marilah kita sebut dulu, ya Allah. Saya sebut ni bukan untuk tuan-tuan, untuk saya. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini jangan jauh daripada kami. Jangan jadi jauh daripada kami. Bagilah kami setiap hari on the way to khatam. On the way to khatam. On the way to khatam. Maknanya tak kira di surah mana sekalipun, tetapi kita sedang on the way to khatam Al-Quran. Kita tidak azam macam tu, ya. Sampailah kita dijemput oleh Allah dalam keadaan itu. Kenapa? Sebab kita nak masuk sekarang. Kalaulah kita pada setiap hari on the way to khatam, dan on the way, okay, itu satu part, itu basicnya. On the way to khatam adalah kalau kita pergi jumpa doktor bagi apa, kalau basic yang doktor kata makan bagi habis. Cekap sangat ni. Rajin jumpa doktor nampaknya, kan? Dah jadi macam doktor mendengarkan pasal sakit ni. Okay? Jadi everyday to khatam adalah dengan antibiotik. Ini kena habis maksudnya. Dan kemudian cara lain, boleh kita ada masa kita tengok surah ni, ya, macam contohnya hari Jumaat kita ambil Kahf contohnya, ataupun Yasin malam-malam, contohnya tak kira malam apa, ya, apa tak lagi kalau malam Jumaat contohnya, kan. Dan kemudian mungkin ambil satu ayat, okay, macam sekarang ni juga termasuk dalam kita tak nak jauh dari Quran. Niat dalam hati, kenapa kita datang ke Masjid Al-Khairiyah pada hari Rabu? Sebab saya tak nak jauh dari Al-Quran. Pasang niat aku, ya. Nak salah satu cara interaksi kita dengan Al-Quran adalah membincangkan isi Al-Quran. Kalau tadi baca, ini adalah membincangkan isinya supaya kita memahami apa yang ada Allah nak sampaikan kepada kita. Baik. Okey, sekarang sampailah pada ayat 87.
tengok al-mautu, ya, al-mautu. Kerana Allah kata falaula idza balaghatil hulqum. Dan ini juga untuk siapa yang ada membuat catatan, ini adalah catatan kepada penerangan ayat 60 daripada surah Al-Waqiah ini juga. Kerana pada ayat yang ke-60 Allah kata nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Okey. Ayat 60. Sebab pada ayat 60 Allah Subhanahu wa taala kata kami telah menetapkan di antara kamu itu al-maut, namanya kematian. Ya, maknanya bila Allah hidupkan, maka di kalangan kamu, maknanya pada kamu sebenarnya ditetapkan baginya kematian. Wa ma nahnu bimasbuqin, kamu akan mendapati kami tidak boleh diatasi. Kamu tak boleh lawan dengan kami. Sebab kita ada had masa. Kita ada had masa. Ya. Sebab semua benda perlu perancangan. Siapa nak lawan Tuhan, kena ada perancangan. Ya. Kena ada setahun, 2 tahun tak cukup. Please tengok saya. Ni. Nak lawan Tuhan kena ada perancangan, cukup masa. Kamu tak cukup masa, ya? Berapa tahun nak lawan Tuhan? 100 tahun. Kamu mati dululah, ya? Sebab kami telah letakkan bagi kamu kematian. So kematian itu adalah satu takdir, ya, takdir. Apa makna takdir? Kita pun dah bincang kan, tapi lah kalau kita belajar tauhid, kita lagi belajar lah, ya. Apa makna qada dan qadar? Apa makna qada dan qadar? Ketentuan dan ketetapan. Ya. Ketentuan dan ketetapan. Qada ketentuan, qadar ketetapan. So mana dulu? Qada dulu ke qadar dulu? Qadar. Sekali lagi, kita beriman dengan qada dan qadar. Mana dulu? Qada dulu ke qadar dulu? Baik. Jawapannya ialah ikut mazhab mana? Mazhab Abu Hasan al-Asy'ari, dia meletakkan qada dulu, kemudian qadar. Mazhab Maturidi meletakkan qadar dulu, baru qada. Tetapi walaupun perbezaan kelihatan pada menetapkan, tapi mafhumnya sama. Maknanya Allah tetapkan dulu, kemudian laksanakan apa yang ditetapkan itu. Sama ada qada itu adalah tetap atau qadar itu tetap, sama ada qadar itu tetap laksana, qada itu laksana. Tidak jadi perbahasan pun. Yang menjadi perbahasan kenapa? Sebab dalam Al-Quran ada ketika Allah menggunakan qada seperti qadi. Qadi kerjanya apa? Menetapkan. Bila qadi tetapkan, maka kemudian dikadarkan mengikut penetapan tersebut. Ada pun yang menyatakan bahawa qadar adalah satu takaran, ukuran, maka qada adalah sesuatu yang dilaksanakan. Okey, jadi tak kisahlah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kalau kita tengok qaddarna. So qaddarna ni dah tetapkan awal. Bila mati qada. Tak jadi masalah kan? Baik. Jom kita tengok pada ayat falaula idza balaghatil hulqum, ya. Kalau kita tengok terjemahan yang ada pada saya ni, dan kita juga ada terjemahan masing-masing, maka diterjemahkan maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan. Okey, dia punya terjemahan tu dia dah bagi ambil mafhum. Maka mengapa ketika nyawa sampai ke kerongkongan.
Okey, kalau dalam tafsirul Jalalain disebut fahalla, dalam Ibn Kathir fahalla. Okey, apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Falaula bermaksud kalaulah, maksudnya kamu mampu mengembalikan roh yang telah sampai ke kerongkongan balik ke tempat asalnya. Itu makna panjang dia. Falaula idza balaghatil hulqum, sebab sekarang dalam kes ni roh berada di mana? Roh berada di halqum. 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 Perempuan ada halqum Ada kan? Jangan kata tak ada. Sebab kami mana mati. Mati juga walaupun tak ada. Apa dia nama dia? Dia tak ada dia. Tapi halqum ada. Sebab dalam tafsir Jalalain dia kata tempat lalu makanan. Ke perempuan tak makan? Makan. Tadi dah tak ada halqum, dia tak makan pula. Ini bukan orang. Baik. Jadi semua yang dikasih sekalian, falaula itu bermaksudnya ni. Saya pergi dia punya makna dia. Sebab perkataan dia pendek, falaula. Tetapi sebenarnya mafhumnya adalah sekarang nyawa telah sampai ke halqum. Ya, orang mati itu nyawanya telah sampai ke halqum. Falaula bermaksud siapa yang boleh letak balik, ulang balik roh tadi ke tempat sebelum sampai ke halqum? Boleh tak? Tak boleh. Ya, sebab tadi Allah kata nahnu qaddarna bainakumul maut. Baik. Jadi falaula idza balaghatil hulqum, maknanya Allah nak bercerita tentang satu keadaan kiamat kecil. Kiamat kecil. Kiamat besar dah cerita di peringkat awal. Sekarang kiamat kecil. Sebab kiamat kecil bagi manusia adalah kematian. Adalah kematian kita nanti. Ya. Satu benda yang kita nak ingat pun tak pernah ingat. Ya, bila kita buat perancangan kita rasa insya-Allah kot dalam 50 tahun lagi kot. Nampak ni yang perancangan. Sedangkan kalau kita cangking down, kita tengok berapa lama lagi nampaknya. Itu ikut biasa kan? Kalau ikut luar biasa, bila-bila. Sebab tu setengah orang kata bila umur kita sampai 63, selalu orang cakap saya dah umur bonus. Dan biasa kita dengar orang cakap bila sampai 63 dengan penuh kesedaran, dia kata saya tidak umur bonus. Ya? Tetapi sebenarnya setiap hari itulah umur bonus. Tak kira umur berapa pun, setiap hari itu dah bonus dah. Sebab ada orang yang semalam tak kira berapa umurnya dijemput oleh Allah. Bukan nak tunggu 63, tetapi Masya Allah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Maknanya setiap hari kita sedang dapat umur bonus sebenarnya. Ya? Tapi kita tak rasa benda tu. Kita terbius dengan naluri hayat. Sebab hayat ini dia tak nak mati. Itu naluri benda hayat. Setiap benda hidup, dia tak hidup tak nak mati. Sebab tu dia berjuang untuk terus kekal hidup. Dia berjuang untuk terus kekal hidup. Sebab dalam setiap benda hidup, ya, sebab ruh boleh ke ni? Ruh okay. Dia ada tisu, dia ada lupu. Roh kita, dia ada kulit luar, dia ada lapisan dalam. Kulit luar ini, roh ini adalah roh untuk kehidupan kita, untuk hidup. Dan sebab itu roh ini sifat dia adalah dia nak kekal hidup, nak kekal hidup, nak kekal hidup, nak kekal hidup. Itu sifat dia. Sebab itu apabila dia punya dia panggil apa ni? Kubu ni apa dia panggil? Apa dia panggil? Apa ni? Membrane. Ha? Apa?
tembok dia. Sebab dalam diri kita ni ada tembok Allah buat. Ada tembok dalaman. Dan sebab itu apabila tembok ini cedera, pecah, pecah dengan sesuatu event, dengan sesuatu keadaan, dan kita tak repair, kita tak repair, maka kita akan dengar ada orang, aku nak mati. Dia cakap aku nak mati. So kenapa dia cakap aku nak mati, sedangkan hidup, benda hidup dia nak terus kekal hidup. Tetapi bila pecah dan ada rosak kat sini, maka ketika itu dia akan cakap aku nak mati. So orang yang cakap nak mati sebenarnya dia ada masalah kat dia punya ni. Sebab itu Islam, benda ni sesuatu benda yang kita kena jaga. Ni belum yang dalam ni, ini adalah sifatnya adalah untuk kita bertahan. Yang ni adalah untuk kita bangkit, resilient. Ni kita nak bangkit, jadi cemerlang, menjadi aku manusia, aku bukan binatang, aku manusia. Itu adalah hak dalam ni. Sebab di sini adanya kemuliaan anak Adam. Di sini ada naluri kehidupan. So kalau ini pecah, okeylah, aku jadi macam binatang pun tak apalah. Okay? Jadi itu dalaman kita. Itu dalaman sikit. Yang ni saya bukan nak cerita pun, tapi supaya setidaknya kita tahu rupanya kita ada naluri tersebut. Namun naluri ini kadang-kadang membius kita, membius, menjaga bahawa kita ni takkan, sebab nak kekal kita tak mati. Dan kita tak boleh terima tiba-tiba datang malaikat maut duduk betul-betul depan kita. Kita tak terima keadaan tersebut. Okay. Jadi semua yang dikasih sekalian, jom kita tengok. Saya pun nak cerita ni main-main saja, tak nak sampai nanti takut. Sebab bila takut tu tak kena. Sebab mati ni kalau sampai takut tak kena, dia dah overdose, kena dicerahkan balik. Tetapi kita disuruh supaya ingat mati. Sebab syaitan akan gunakan takut mati untuk menyebabkan seorang itu rosak. Sebab itu kita perasan, saya sebut tadi, apabila seseorang dia sampai, tak kira lah dia punya depression, sampai anxiety, the first yang dia keluar adalah takut mati. Sebab takut mati ini adalah merupakan mainan syaitan. Takut mati, takut mati, takut kepada kematian. Kita tak disuruh supaya takut kepada kematian. So kalau siapa yang tiba-tiba takutlah mati, so kita kena betulkan pemikiran kita, kita betulkan cara berfikir kita. Dan kemudian jangan sampai, sebab once dia sampai takut mati, dia akan efek, tak boleh tidur, dia go semua benda tu. Sebab tu orang kalau dia dah depression yang teruk, dia akan go pada takut mati. Orang anxiety, dia takut mati, dia all about takut mati dan segala macam. Benda itu sangat susah sebenarnya, sangat sukar bagi dia. Kita yang mungkin tak kena tak rasa, tapi orang yang kalau kena, Masya Allah, untuk ditolong dia sangat susah. Sebab sebenarnya dalaman dia ada bocor yang dia tak perasan. Dan benda itu boleh berlaku bukan dengan perancangan, Ada orang yang, saya nak cerita pun, dia dah lama kan, kadang-kadang sembang kan, Ustaz saya banyak kali macam kita balik kampung, mak kita cerita benda sama banyak kali kita kena dengar. Mak kita kan, dia suka ulang benda yang sama kan? Sebab mak kita, kita ni bersandar pada memori bukan banyak sangat kan. Tak macam kita hari-hari banyak benda nak cerita. Mak kita banyak tu je cerita. Dia dah ulang 50 kali kat kita kan? Tapi kita nak macam ya mak, bagus kan? Jadi saya takut benda macam tu. Saya jadi macam tu kan, saya dah ulang banyak kali Ustaz. Macam tengok cara-cara. Baik. Ada orang yang dia punya tembok tu pecah dengan satu event. Satu benda yang kadang-kadang kita ni layan. Itu satu part. Sebab tu orang kata benda-benda yang negatif, yang tak elok ni jangan layan.
Sebab once kita kata main dengan dia, nanti dia mainkan kita. Benda-benda negatif ni kadang-kadang saja je buat marah-marah, saja je buat sakit hati, saja boleh lawan tapi buat. Kita sedang main dengan bola api yang nanti dia mainkan kita. Sebab tu bahaya benda tu. Saya sebut pada diri saya. Sebab depan ni macam tengok tak ada masalah, kami okey. Ustaz ni macam concern sangat pula kami okey. Dah, saya nak cerita. Sebab kebetulan saya ni kan banyak dalam panggil sekarang ni banyak kebanyakan yang panggil soal mental illness, ya, tentang bagaimana nak berhadapan dengan. Dan saya mendapati bahawa struktur dalaman kita tu yang banyak kita kena lihat untuk kita support bantu diri kita. Ada seorang hamba Allah ni, dia mula kena dia naik kereta, kemudian dia nak masuk kanan, dia tengok hijau, tapi Uber ni kan traffic light kadang-kadang straight lain, kanan lain. So dia tak biasa jalan tu, dia nampak hijau, dia jalan satu trailer paling besar, tekan dan bunyi handbrake dan dia pecut dan dia tersandar kat dia tak kena langgar, alhamdulillah. Tapi tanpa sedar, rupanya dia punya dinding tu dah bocor. Sebab event tu sangat kuat untuk dia dan dia tak repair benda itu. Dan bermula daripada situ, ya, dia lalui kehidupan biasa, dah ada bocor kat situ dah. Dan kemudian lama-lama dia tak sedar, dia jadi datang sakit-sakit yang nervous tiba-tiba. Dan biasalah orang kita terus dia lompat kepada alternatif, ni buatan. Kan? Boleh jadi sebabkan kita punya spirit kita, semangat kita tu dengan makhluk yang selain daripada kita, mana lebih tinggi? Ni jin, syaitan, manusia kat mana? Sini ke sini? Kita sentiasa berada di atas. Sebab tu dia orang tak boleh nak pergi kat kita. Kecuali pada satu keadaan kita tu turun, kita down. Bila kita down, contohnya pada dia tadi dengan sebab event tadi, maka dia down. Ketika dia down, benda tu masuk. Jadi benda tu tak boleh masuk. Dan kemudian kita nampak gangguan itu. Tetapi gangguan itu sebenarnya setelah kita down. Jadi sebab itu nak maintain jangan down. Nak maintain kita jangan sampai kita down yang frekuensi kita sama. Sebab once kita frekuensi, kan, kalau kita tak masuk channel dia 915, kita tak dapat IQ, kita dapat radio lain. Sebab frekuensi tak sama. So frekuensi kita lebih tinggi berbanding makhluk lain. Tetapi bila kita down dengan satu keadaan, mungkin kita ada satu gegap sangat, suami kita buat dan kita layan sampai kita bawa dia spiral down, kita sampai turun ke bawah, benda tu masuk. Dan benda tu masuk, dia dah jadi masalah tu dah double trouble. Dia dah mula, bukan nak selesai tu bukan satu benda, dua benda lah. Ya, kalau kita boleh repair benda ni pun, benda masuk ni kena repair juga. Jadi sebab itulah kadang-kadang sesuatu masalah jadi lebih complicated. Dan kemudian kita pun tak sedar untuk kita rawat. Ya, kalau ada keadaan-keadaan yang memang kita perlu. Sebab orang kita ni kan sensitif. Dia sebut, you kena jumpa psychiatry. Gila lah. Dia jangan tahu, dia tak no, psychiatry adalah untuk kita bantu kita. Dan mungkin ada keadaan-keadaannya sebab dia dah, bila badan kita ni, sebab badan, roh dan jasad ni, dia bergerak sekali. Ada keadaannya dia dah ada efek kepada kimia. So bila kimia, dia bukan spiritual. So kimia kita ada masalah, kimia badan kita. So bila doktor tengok, dia ni bukan lagi masalah, dia perlukan kepada medication. Sebab nak imbang kimia yang direntas itu yang merosakkan dia. Jadi sebab tu kalau dia tak pergi jumpa bahan kimia, sebab badan kita terdiri daripada bahan kimia dalam badan kita kan, yang bila dia tak di high wire, maka dia akan rosak. Jadi sebab tu doa lah pada Allah, ya Allah, tenangkan hati kami, ya Allah, damaikan kami. Bangun hari-hari senyum, kan? Saya dah sebut kan? Mesti bangun je buat apa? Walau dah gelap, alhamdulillah.
Orang dapat bonus muka dia macam mana? Hari ni kita bangun alhamdulillah dapat bonus. Bonus apa? Bonus umur baru. Kan? Orang dapat bonus baru 100 je kot. Senyum bukan main lah ya Allah. Baik. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian, itulah keadaan kita yang kita minta kita duduk sama-sama ni. Ya Allah, berilah kekuatan, berilah kami kekuatan. Jangan benarkan dalam kehidupan sementara kita ini kita rosakkan dengan benda-benda yang saja merosakkan kita. Kadang-kadang memang kita saja, kita book benda tu. Saja nak geram kau orang, sedangkan kita dimaafkan. Saja nak ingat, boleh kita lupa. Saja benda kita ambil tahu, tak payah ambil tahu pun. Banyak benda yang kita perlu. Jangan ambil tahu. Sebab tu kata Einstein, orang bijak ialah orang yang tahu bagaimana nak tak ambil tahu. Know how to ignore. Ingin peduli lah. Ini hari ini semua cerita politik kita sakit hati. Kita subhanallah, ini apa ni? Ya, kita kena ambil perhatian. Tetapi ajar, jangan sampai kita letak emosi kita. Sebab nanti kita tak tahu pasal Allah mengadang. Tengok orang, ini bukan geng aku benci. Apa hal? Yang berkelahi, buat lain. Kita kena put aside, kita tak kisahlah, saya tak kan. Tetapi letak emosi kita tu bahaya. Kita membahayakan diri kita sendiri. Tak pasal-pasal kan? Wah, orang geram, kita geram. Ya? Sebab tu kena saya ni cakap lah. Kita praktik diri kita, mind, not mind. Mind, not mind. Mind, you punya information. Not mind, you punya emotion. Boleh tak? Mind, saya punya mind. Sebutlah. Mind, not mind. Mind, not mind. Mind, information dia. Not mind, emotion dia. Hari ini, kita mind, information and emotion. Dan kita sendiri ada masalah kat rumah kita. Kita sendiri ada masalah kewangan kita. Maka kita tumpuk tambah hari-hari baca orang, ya Allah, suami dia tu teruk sungguh lah, ya Allah, berwarna. Kita pun pantai juga. Kita pun tu tambahan. Sedangkan kita tahu tak, bila kita bahat, betul Fat? Bahat kan? Bahasa-bahasa dia orang kan? Maknanya kita pun bagi apa? Tambah. Bagi komen yang tak best lah. Kita bahat dia. Setiap benda keluar daripada kita, dia mesti akan patah balik. Mesti. Itu law of nature. Tak ada benda yang kita lepas, dia lepas, tetapi dia patah balik. Dia macam boomerang. So kalau benda tu tak elok, kita lepas, tak elok akan datang. Tak hari ni, esok. Tak esok, petang esok, akan datang. Tetapi kalau kita lepaskan benda baik, kita lepaskan benda positif, sama juga. Tak sekarang, petang ni, tak petang ni, esok. Bentuk macam mana kita tak tahu. Tetapi benda baik akan datang baik, benda tak baik. Sebab itulah Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sebab bila hati sakit, orang hati sakit buat apa? Hati kalau sakit dia buat apa? Kita kalau sakit buat apa? Duduk rumah, tak datang kelas kan? Kecuali sibuk macam cikgu pencet pun sibuk juga kan. Gurau ya. Mulalah cikgu, saya takut azam tahun September Oktober tak nak datang kelas lah. Saya asyik sebut nama kan. Kat mana tadi? Lupa dah. Tengok lain kali jangan mengata cikgu. Tengok di dunia dah ada balasan dah. Apa dia? Sakit hati. Bila kita sakit jasad, kita tak ada upaya. Tetapi kalau kita sakit hati, kita banyak tenaga. Sakit hati kat orang sebab dia nampak macam beli kereta baru. Tak ada kena-mengena. Bukan dia ambil duit BSN kita. Tak ada. Tetapi Masya Allah saja sikit. Bila hati sakit, kita ada tenaga. Ada tenaga nak cerita kat orang. Tak, dunia. Tiba-tiba kan. Dunia lah tu.
tertipu dengan dunia tu. Kita sedang bagi benda tu apa dia? Positif ke negatif? Kalau kita bagi tu dengan negatif, tunggu dia akan datang balik pada kita. Ya, sebab tu orang yang fi qulubihim marad fazadahum. Kenapa zadahumullahu marad? Sebab Allah dapat peraturan bahawa setiap benda sakit kemudian dilepaskan kesakitan, maka akan berganda kesakitan, akan berganda kesakitan, akan berganda kesakitan. Lift boleh pakai ke? Oh, okey. Ada 3 orang dalam lift. Mesti ada yang tak nak naik lift kan? Cubalah. Dan cubalah. Yang tak pernah. Saya sekali. Ada 3 orang dalam lift. Kita masuk dalam lift, kita beri 1 senyuman. Kita dapat agaknya berapa senyuman? At least 3 senyuman. Kan? Kecuali yang pakai niqab tu tak tahulah dia senyum ke atas, kita tak tahu kan. Maknanya apa dia? Kita bagi 1, kita dapat 3. Ya? Okey. Kita masuk di dalam park seorang tu. 3 orang tu dengan tongkat ni, kami harap ni. Yang tongkat dia pukul kita. Maknanya, tengoklah, benda negatif, once kita bagi, kita dapat bukan 1 negatif. Minima tu 1. Senang-senang ni kalau 45 pelaksanaan ni jangan ni. Ya? Kita cederakan seorang, 10 orang tu bakit nampak. Kita baru 1 cedera. Baik, itulah dia alam. Baik, apa yang saya nak cakap sebenarnya? Sebenarnya apa yang saya nak cakap ni? Main not main. Main. Okey, ingat tu, bila kita nampak sebut bani kita, okey, ni aku nak tahu. Tetapi termasuk orang lain juga kita masalah. Ya. Dia kata masak suami dia ni. Kita pula tiba-tiba benci kat suami dia. Adik-beradik suami dia. Ya, semua sepapat suami dia. Jiran tetangga suami dia. Tak pasal-pasal. Main. Aku dengar cerita tu. Not main, dia punya emotion. Ya, bukan tak empati. Tetapi aku tak nak ambil sakit untuk hati aku. Kita ni tak terlampau pemurah mengambil semua penyakit. Dan akhirnya kita sendiri yang sakit. Dan tak ada orang pun nak tolong kita sepenuhnya. Okey. Baik, semua yang saya kasih sekalian, maka sekarang kita nak cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang apabila nyawa sampai ke halqum, itu maknanya kematian. Itu je. Walaupun tak tulis di situ adalah kematian, tetapi apabila nyawa sampai ke halqum bermaksud manusia berada pada keadaan berhadapan dengan kematian, maka kehidupan dia di dunia dah habis. No more. Dia dah sampai pada the end. Dia dah ada tarikh kat batu nisan dah. Ya, sekarang ni kita ada tarikh lahir tapi tak ada tarikh mati lagi. Ya. Sabar. Jangan panjang lah. Kami sebelah tahan Allah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, khairukum man khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia baik ialah manusia panjang umur, baik amalan. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Jadi semua yang dikasih sekian. Jadi apabila datang kematian, ya, macam saya nak cerita lah, saya kata, oh yang tadi yang jadi panjang tadi sebenarnya adalah jangan kita cerita kematian sampai rasa sesak dada. Itu maksud saya. Oh cerita kona sana, kona sini, pergi sana, pergi sini tadi kan. Nak cerita supaya kita bercakap soal kematian, tetapi kena ingat, tetapi bukan sampai takut kematian. Kita kena jaga batas limit dalam diri kita, jangan sampai extent yang kita takut kepada kematian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut apabila datang kematian, wa antum hina idzin tanzurun. Saat itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu pada ketika itu hina idzin tanzurun, maknanya kamu memang melihat, sedang melihat, akan melihat kematian yang berlaku pada orang lain. Ini cerita tentang kematian yang berlaku pada orang lain. Yang tadi Allah kata falaula idza balaghatil hulqum, apabila roh telah sampai ke hulqum dan kita nampak tak kematian? Kita sendiri experience dengan kematian. Kita nampak orang meninggal. Sekarang ni pun masya-Allah kalau kita buka WhatsApp group, terutama yang kampung-kampung kita, memang dia meninggal, dia dah meninggal. Tak turun. Kamu melihat kematian.
Kamu nampak, unzur, kamu melihat kematian. An-nazrah ila al-mauti, kita nampak. Kita nampak macam mana daripada dia ada pergerakan, lama-lama tak ada pergerakan. Daripada lama-lama dia daripada dia ada haba, kemudian dia dah tak ada haba lagi dah, ya. Daripada dia ada vibration, maka totally vibration dah habis, ya. Dalam kajian tentang sains manusia ni, sebab sifat dalam bahasa Arab pun min sifatil hayy, min sifatil hayy, salah satu sifat hidup. Apa dia? Tolong saya. Sifat hidup. Tadi naluri hidup. Tu naluri hidup nak kekal, naluri dia punya instinct of living. Tetapi sekarang ni sifat hidup apa dia? Ni even dalam bahasa Arab dia sama benda ni. Sifat hidup. Taharruk. Min sifatil hayy taharruk. Dalam bahasa Arab kata sifat hidup dia bergerak. Dalam ilmu vibration, semua manusia ni sebenarnya semua badan kita ni adalah getaran, vibration. Ya, vibration kepada sel, vibration kepada seluruh atom yang ada nukleus, proton, neutron yang ada dalam badan kita. Selagi kita hidup, selagi benda getaran itu berlaku, semua benda hidup bergetar, jadi getaran. Dan orang mati, bila doktor sahkan mati, sebenarnya dia masih ada getaran sampai totally setelah 6 jam kemudian. Dan sebab itu dikatakan bahawa sains sekarang, saya tengok dalam National Geographic, dia kata orang mati sebab dia mati kepada otaknya mati, tetapi seluruh pengalaman hidup dia boleh mendengar apa yang ada di sekitarnya. Jadi kita pun tengok waktu orang talqin yang kita rasa secara saintifik yang tak ada benda-benda, tetapi menurut kajian sains ada. Sebab kematian, lepas kematian masih ada lagi dia dapat menangkap sebelum secara total dia masuk ke alam lain. Sebelum dia alam lain. Yang tu saintis dia dah stop kat situ lah. Tetapi dia kata even lepas doktor sahkan kematian, sebab kematian menurut doktor adalah bila otak mati. Bila otak mati, doktor sahkan tu mati. Tetapi vibration masih bergerak, dan sebab tu mereka percaya bila vibration, badan kita masih lagi disebut hidup, ya. Tetapi dia mula dia makin kurang. Even kalau kita tengok dalam apa tu yang pakai termo, sebab orang hidup ni dia ada termo, dia punya ada suhu dia. Sebab benda hidup, roh tu menyebabkan kita ada termo tu. Ada. Sebab tu kalau kita dipakai apa tu yang dia akan dapat pengimbas, nampak termo tersebut. Tapi orang benda mati, termo tu dah tak ada. Dan begitulah kematian. Lepas 50 minit, termo tu masih ada lagi, dan perlahan dan kajian tentang vibration mengatakan bahawa pada masa tu dia lagi interact, dia masih interact sebenarnya dengan apa yang berlaku di sekitarnya, ya. Sebab itulah Nabi kata, kalau kita tengok tu, bagi orang mati, apa kita kena buat? Baca surah Yasin. Iqra'u mautakum surah Yasin. Bacalah pada orang mati di kalangan kamu surah Yasin, ya. Kenapa surah Yasin sangat powerful kata ulama? Sebab insya-Allah nanti kita bincang. Di sini ada juga. Kenapa? Sebab dalam surah Yasin cerita tentang orang, Allah gambarkan yang kita dah bincang dulu, orang yang mati tetapi Allah dah tengokkan syurga untuk dia. Dia mati, dia on the way, dia dying. Dalam proses dia mati, dia dah nampak syurga. Allah dah tunjuk syurga lala. Bukan nanti, tapi pada masa itu. Jadi sebab itu surah Yasin sangat awal untuk mak ayah kita atau orang yang dah meninggal. Sebab bacaannya itu akan menyebabkan roh tersebut menjadi tenang dengan sebab bacaan tersebut, ya. Baik. Jadi apa yang kita nak cerita kat sini nanti insya-Allah, ya. Sekarang ni pun dah macam, ya. Boleh lagi. Alhamdulillah. Okay. Jadi ketika kamu melihat, ya, ataupun ketika doktor melihat, ketika pakar vibration melihat, ketika siapa yang tadi buat kajian melihat tentang kematian, Allah Subhanahu wa taala kata
nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat ilaihi kepadanya orang yang sedang berhadapan dengan kematian itu daripada kamu yang melihat. Maknanya ada dimensi yang kamu lihat tapi tak nampak, kerana kami ada di dalam dimensi itu dan kami lebih dekat daripada kamu. Walakin la tubsirun, Allah kata kamu tanzurun lakin la tubsirun. Kamu tanzur la tubsir, kamu melihat tetapi kamu tak nampak. Okay? Kita bukan berlaku juga tapi taklah sampai terukir sangat kan. Kunci kereta ke apa kan, cari tak jumpa, punya tempat tu lah ya Allah. Tanzurun lakin la tubsirun, lihat tapi tak nampak, lihat tapi tak nampak kan. Jadi sebab tu orang kata kalau hilang barang kena buat apa? Selawat. Sebab selawat tu sebenarnya tenangkan supaya kita ada masa melihat secara lebih menyeluruh, lebih efektif. Kalau kopok kan, kita kopok sebab bila kita tengok apa ya? Tengok. Tak ada A. Tak ada A, tapi kita baca. Nampak tak? Sebab bukan mata, tapi kita punya otak mentafsir. Macam itulah life. Tak ada atau ada tetapi tak nampak. Sebab itu berlaku, lihat tapi tak nampak. Walaupun benda boleh lihat, apatah lagi pada dimensi yang lain. Sebab otak kita dia terus cepat untuk buat keputusan. Oh, dia nak tulis saya tapi dia miss A. It's okay, bacanya saya. Macam itulah life kita, kunci kita apa dalam hidup kita. Jangan isteri kita dah lah, ya. Tak pasal isteri kita, ya. Tak pasal suami kita. Sebab apa? Sebab hilang-hilang tadi, tapi sebab otak kita dia ada kat belakang contohnya kan. Tapi belum tentu dia ada. Okey, sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa tentang aqrab. Aqrab itu bermaksud lebih hampir tetapi dengan fizikal seseorang tetapi dalam dimensi lain. Sebab ulama tafsir kata nahnu di situ adalah bukan Allah tetapi malaikat yang dihantar oleh Allah. Malaikat apa namanya? Malaikat apa namanya? Malaikat Malakul Mautil ladzi wukila bikum. Namanya adalah Malakul Mauti. Apa dia Malakul Mauti? Apa makna Malakul Mauti? Yang dia pun sudah sebut dulu kan. Apa makna Malakul? Apa makna Malakul? Jangan mau dulu, Malakul. Apa makna Malakul? Kata okey sampai esok. Senang tapi dah macam tak fokus. Malakul. Apa makna Malakul? Baik, Malakul Mauti bermaksud satu malaikat maut. Kan kita dalam kelas, dalam kelas dia tak sama macam kita baca buku. Dalam kelas kita akan tengok. Apa makna Malakul Mauti? Apa makna Malaikatul Mauti? Apa makna Malaikatul Mauti? Banyak malaikat maut. Malaikah adalah banyak, malak satu. Bila sebut malaikah itu plural, jamak, lebih daripada 3. Sebab tu bila sebut malaikah bermaksud banyak. Bila satu, maka Allah sebut Malakul Mauti. Maknanya setiap orang ni ada malaikat maut jaga dia.
Seorang satu malaikat maut. Seorang satu. Dan malaikat maut kita tak kerja lagi. Allah dah buat tapi tak kerja lagi. Janganlah kata, hai ni Allah, sebulan tak ada tetamu datang, rasa sunyi pula rumah ni. Jangan risau. Dia memang hari-hari datang, pastikan. Pada malakul. Setiap seorang satu, setiap seorang satu, setiap seorang satu, setiap seorang satu. Ya. Allah. Baik. Jadi aqrab itu kata mufassir adalah malaikat. Ya. Malaikat yang datang indal istighfar. Indal istighfar disebut ketika hadirnya malaikat, ketika hadirnya kematian. Sebab mati ini Allah tetapkan. Bila Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah tetapkan bila Allah tetapkan kematian setiap yang hidup. Ketiga ketika ditiup roh. Maknanya roh masuk ya, terus beritahu bila roh keluar. Roh nak masuk je dalam badan, dia dah tahu dah. Roh tak tahu. Tetapi maknanya malaikat telah menulis bahawa bila dia akan keluar balik daripada jasad itu. Ya. Jadi kita pun tak tahu bila roh masuk jasad kita kan. Kita dah tak lahir kan. Tapi kalau tanya betul-betul bila roh masuk dalam jasad, nasib baik. Kata, saya tahu Ustaz. Allahu Akbar. Itu memang menakutkan saya. Sebab kalau dia tahu roh masuk bila, dia tahu roh keluar bila kot. Kan? Ya. Sebab bila jadi nutfah, ya, bila bertukar sehingga cukup 1 cm lebih, kemudian roh dimasukkan pada masa itu. Roh dah masuk pada masa itu. Ya. Baik. Semua yang saya kasih roh, kalau kita nak bincang panjang lah ya. Kalau tentang wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, maknanya sebenarnya di situ tolong buat nota aja. Pengalaman orang mati. Just tulis pengalaman orang mati. Maknanya nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, itu ialah tentang pengalaman orang mati. Kenapa dikatakan pengalaman? Sebab alami. Sebagai kematian dia ada satu benda yang dia kena alami dalam satu package. Dia package. Apa package dia? Package-nya adalah sakaratul maut. Package-nya adalah malaikatul maut. Package-nya adalah syaitan yang datang menggoda. Itu package untuk kematian, ya. Ikhtar yang dikatakan datang tersebut. Dan sebab itulah Nabi sebut, ya, kata Ubay bin Ka'ab, Nabi bila bangun daripada tidur, Nabi jumpa kami, Nabi pun menyebut kepada kami tazkirah awal pagi lagi dah di masjid Nabi. Ya, Nabi kata qad ja'atir rajifah tatba'uha radifah, akan datang berlaku tiupan sangkakala yang pertama dan kemudian akan berlaku tiupan sangkakala yang kedua. Ja'al mautu bima fihi. Ingat, kematian datang bima fihi, dengan sesuatu yang bersama dengan dia. Apa lagi yang bersama tadi saya sebut pengalamannya. Kematian adalah satu pengalaman. Di antara pengalaman itu adalah zauq, ya. Kullu nafsin za'iqah, Allah kata dia ada zauq, dia ada rasa kematian. Ya, dia ada pengalaman kematian, dia ada rasa kematian. Ya. Apa tadi saya sebut? Malaikat yang mencabut nyawa, orang tu akan nampak. Ya, orang yang nyawanya nak dicabut, dia akan nampak malaikat yang mencabut nyawa. Dan sebab itulah ada nasyid saya masih ingat lagi. Ya, alangkah sedap kalau suara saya macam Fan, ya, bila dia boleh nasyid. Ya. Lagu semalam. Oh, advance je. Hari ni tentang maut, malam nak nyanyi Selimut Putih. Lagu tu Al-Suraya Medan dengar tu mendayu kan. Tapi kalau selain daripada Al-Suraya Medan, saya takut suara tu macam gaduh, macam malaikat maut juga ya. Okey, baik. Apa yang saya nak cakap ni?
Okey, dalam nasyid beritahu, dia kata anal huwa ayyamuna tadhhabu wa nal'abu wal maut la yal'abu. Kata anal huwa ayyamuna tadhhabu wa nal'abu wal maut la yal'abu. Baik, apa dia kata? Aku merasa hairan pada manusia yang lalai, lahmun, ya. Manusia ni dia lalai, macam kita kan lalai. Wanal'ab, kita ni bermain, main-main. Mana hidup ni main-main. Kita tak pernah buat betul-betul. Ya, kita tak pernah buat, kita tak pernah nak buat betul-betul. Biasanya orang kata, sehingga kalau kita masuk periksa tu pun, orang kata, okey, tinggal seminit lagi, barulah masa tu nampak ada beza dah di antara 59 minit dengan 1 minit. Tinggal seminit lagi. Kita ni hidup macam 59, walaupun periksa masih lagi ada masa kau nak sana, kau nak sini kan. Tetapi kita tak rasa wanal abu wal mautu la ya'abu. Kita bermain, sedangkan kematian itu bukan sebuah permainan. Sebab dia ada satu package yang datang. Ya, package datang. Dan bila malaikat maut, malaikat tu dua kan. Nanti itu nanti akan, kalau pun saya dah sebut sekarang, nanti kita ringankanlah sebut kat sana. Sebab bagi orang yang baik, muqarrabin, abrar, maka malaikat maut dengan wajah manis yang tak pernah kita jumpa semanis itu sepanjang hayat kita. Ya, kita jumpa ramai orang senyum manis kan. Ya, saya pun tadi pun cikgu sambut saya, orang manis ni senyum cikgu. Ya, cikgu juga, cikgu lambat, cikgu yang cikgu senyum. Tetapi kita akan lihat malaikat yang tersangat manis senyumannya yang tak pernah kita experience sebelum itu. Hanya golongan muqarrabin dan abrar. Hanya golongan muqarrabin dan abrar. Sebab tu kita kena memastikan berada pada golongan muqarrabin dan abrar, supaya nanti yang indal mauti muqarrabin dan abrar, ketika kiamat muqarrabin dan abrar. Ya, kena. Sebab semua ni, dua di bawah ni, dia sebenarnya adalah result. Di atas tu kita ada pilihan. Kita choose di atas. Kat bawah tak boleh pilih lah. Kat bawah tak boleh kata saya nak golongan abrar ya Allah. Tak boleh dah. Ketika mati dah tak boleh pilih. Ketika di hari kiamat tak boleh pilih. Kita hanya boleh pilih sekarang. Ya, manusia, orang barat kan percaya kan, dia kata manusia boleh memilih. Manusia boleh memilih memilih proses, tetapi tidak boleh memilih akibat. Manusia boleh memilih sebab, tetapi tidak boleh memilih akibat. Manusia tidak boleh memilih konsekuensi. Manusia hanya boleh dia punya memilih. Dia boleh pilih sebab. Betul kan? Betul kan? Lepas ni katalah, no, tak betul. Lepas kelas, naik atas bangunan, pilih nak terjun ataupun nak jangan terjun. Once kita boleh terjun, konsekuensinya apa? Dah jatuh, jangan mati cepat sangat. Konsekuensinya adalah jatuh. Boleh pilih tak konsekuensi dia? Tak boleh pilih. Kita hanya boleh pilih, aku nak terjun ke tak? Aku nak lompat ke tak? Once lompat, lepas tu tak boleh pilih dah. Kita tak boleh pilih dah. Sebab manusia hanya ada keupayaan memilih sebab, tetapi manusia tak boleh pilih akibat. Sebab akibat dah ada peraturan. Ya? Jadi sebab itu begini juga, di sana je peluang untuk memilih. Sebab dua ini yaumul jaza. Semua nama mereka ini adalah jaza. Yani amal. Yaumul amal, yaumul jaza. Dalam kubur, ketika mati pun dah yaumul jaza. Kita tak boleh nak buat, sebab nyawa sampai ke halqum, tak ada benda baru yang kita boleh buat. Ketika kita dah sampai kepada last minute, 1 minit terakhir, 1 minit terakhir atau beberapa second terakhir, kita dah tak boleh nak pilih apa pun dah. Ya, bahkan Firaun pun ketika last minute apa dia buat? Firaun kan, dia masuk dalam laut ketika laut terbelah.
Tetapi kemudian laut bertemu, dia berada di dasar laut. Kemudian ketika dia melihat permukaan yang sangat tinggi di atas, ya, dia berjuang untuk sampai ke atas, ya, tapi apa yang dia cakap pada masa itu? Beriman. Tetapi Allah dah menetapkan bahawa untuk last minute ketika nyawa sampai ke ghargharah, iman taubat segala macam amal dah tak diterima. Kita ni sekarang je nak taubat boleh, nak maafkan orang boleh, nyawa sampai ke ghargharah kita maafkan orang pun Allah tak terima. Kita nak minta maaf dengan orang pun Allah tak terima dah. Allah tak terima dah. Jadi sebab itu Masya Allah, kalau kita sedar tentang perkara ini, waktu kita masih ada ruang dan peluang, kita akan marilah kita sama-sama, ya, kita sama-sama dalam jangan las. Sebab syaitan dia akan tak berhenti sikit gigi apa dia okey je, kan, suami kita tu okey je, kan, kita bagi dia psikiatri tak apa, nanti kat mati kita minta maaf lah, kan. Jadi sebab itu semua yang dikasihkan. Nanti insyaAllah kita bincang lagi beberapa perkara yang apa yang dimaksudkan dengan pengalaman berdasarkan kepada ayat wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Okey, baik. Sebab akan datang lepas daripada itu kita akan sambung. Okey, kita akan masuk kepada fa'amaikan al-qarabin. Tapi sebelum itu adalah melengkapkan kepada ayat pengalaman tadi dan zauq bagi orang yang mati, dan kita bincang. Saya bincang pun sederhana je kat situ sebab nak bagi sebagai main, not main. Jangan nanti pakai takut pula, kan. Dah lah semalam nyanyi lagu Timur Putih saja je, kan. Masih lagi trauma semalam tak settle lagi. So trauma baru pula. Jadi kita cerita sederhana je. Sebab kita nak melalui kehidupan yang berbaki ni, pertama dengan penuh rasa gembira, penuh rasa syukur, ya, penuh rasa syukur. Saya nak tanya sikit lah. Ya, sambil packing bag tu. Ni orang lelaki mana ada handbag, kan, senang, kan. Perempuan dengan handbag. Nanti kita tengok handbag macam-macam dalam tu ada, kan. Kita tak tahu. Orang perempuan tak nak heran lelaki, kan. Barang-barang kita yang banyak tu, dia orang macam okey, dia selai sepinggang, ya, kan. Saya nak tanya, ada tak satu momen yang paling best dalam hidup? Ada tak satu momen yang paling best dalam hidup? Okay. Ada tak ada? Ada. Boleh tak cakap macam ni? The best moment dalam hidup aku adalah selepas ini. Selepas ini. Dia nyanyi lagu Timur Putih. Dah. Maknanya the best moment itu belum lagi. Sebab once kita kata, kita bila kita letak bahawa kita the best moment adalah kita punya peak kegembiraan. So lepas satu peak, dia akan menurun. Sekarang ni menunggu je lah. Nampak bahasa dia. Sekarang ni kita ni menunggu je lah. Bahasa tu Masya Allah. No. Create yang best. Create momen-momen yang best. Lepas daripada ini. Yang dulu tu tak memang best, tapi tak berapa best. Lepas ni lagi best. Macam mana? Alhamdulillah. Okey dah? Just cakap je insyaAllah. Momen yang best adalah lepas daripada ini. Yang dulu tu best, tapi best lepas. Sebab hidup ini tidak lama. Dan kita patut nikmati dia. Sebab bila kita nikmati, kita mensyukurinya. Bila kita mensyukurinya, kita menghargainya. Maknanya Allah sangat suka bila kita bersyukur kepada Allah. Yang berbanding dengan tak puas hati, kan? Ya, tak puas hati. Baiklah. Terima kasih kerana berada daripada mula sampai ke penghujung. Memungkinkan kita sama-sama dapat bertahun untuk buat ibadah pada pagi hari ini. Dan apa maaflah macam biasalah, saya cakap banyak, kan. Ada banyak cakap, ada yang tersinggung, ya, ada yang terasa. Jadi janganlah simpan dalam hati, yang kata dia. Ada apa tu jarum, apa karat, berpatah apalah. Itulah dia. Boleh maafkan? Masya Allah.
Okey, Ustaz Syam ke? Ustaz Syam ke? Tak ada Ustaz Syam. Ada pengumuman ke Ustaz? Ustaz Syam, Masya Allah. Lama tak jumpa Ustaz Syam ya. Masih sibuk sangat ya. Baik, kita dah sampai ke penghujung. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kafaratul majlis. Subhanallah.